Rain ada Ya apa? bang, Ada apa soalan? soalan tak adalah bang Bu. Soalan Apa, tadi. okey lah dah. Hari tu Tak, dah jatuh banyak kan. Ni tak, Alhamdulillah dah start tak. Aku balik nampak, lah. tak, daripada jawapan tu aku nampak belum okey lagi. Kan? Daripada jawapan, daripada cara kau cakap aku nampak ada boleh agak belum okey lagi. Dia macam banyak 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 persoalan yang sedang bermain dalam minda tu. Kan? Aku boleh rasa macam kau dalam keadaan lost. Tak, aku rasa ni, aku tengah rasa ni. So kau macam dalam satu keadaan lost, kau macam tak faham what's going on, kau macam apa aku nak buat, like macam, so you dalam satu satu keadaan macam tu. Jadi dalam masa macam-macam ni, kita punya jawapan ni Allah. Kan untuk sementara ni kita macam perlukan Allah punya involvement, kan, untuk dia betulkan balik, untuk berikan kita macam okay, that confidence again. So you are now lack of confidence sebab yalah benda banyak macam like macam apa ni so macam tu. So kita nak bawa tenang, first accept benda tu. Okay, whatever happen mesti ada hikmah dia, mesti ada kebaikan ni. Dia akan buka kita peluang baru, atau at least kita boleh belajar sesuatu, atau dia peluang untuk memperbaiki kita lebih baik. Apa yang kita boleh perbaiki diri kita. Jadi tak pernah berlakunya sesuatu ni yang tak baik untuk kita. Tak pernah. Tak ada pernah Allah jadikan sesuatu yang tak baik untuk kita. Tak pernah. Jadi setiap benda ni ada kebaikan untuk kita. Cuma kita sebagai otak manusia yang dicipta ni, kita tak dapat berfikiran macam tu. Kita selalu akan anggap apa ni benda ni jadi ke aku. Jadi kita selalu go into the negative mode. So first you need to belajar macam mana nak jadikan benda tu positif mode. Bila benda tu berlaku, terus fikir apa yang aku boleh belajar daripada ni. Apa mungkin Allah nak suruh aku betul. Ada tak kesilapan aku betul. Mungkin ada satu peluang baru yang nak datang ni. So like I'm excited for that. Jadi kita kena, first kali kita kena transform everything yang berlaku negatif kepada positif dulu. That's how you become positive. You become attractive to benda positif. Kalau tak, benda yang negatif juga akan datang balik, bermain balik, jumpa balik, like all this. So that is something that you need to like clear. Alright? Sebab selagi kita belum clear dalam benda tu, kita tak boleh move forward dalam apa pun, pelajaran baik, bisnes baik, apa-apa aktiviti yang kita buat. Dia takkan ke mana selagi kita ada kekusutan yang belum kita clear. Jadi it's okay to take a break. It's okay. It's okay take a break. Alright, tak mau fikir benda-benda ni, relax dulu. Kita betulkan balik aku punya pendapatan, aku punya benda-benda ni. Okay, ya Allah, sekarang aku nak betul-betul engkau bantu aku. Alright, buat solat tahajud. Banyak bangun malam, like buat some amalan malam, like sebab malam ni always the best place untuk kita bersama dengan Allah. Malam je the best time untuk kita macam kita boleh rasa sangat rapat dengan Allah malam. Sebab tu tahajud solat malam ni kan, qiyamul malam ni something yang akan bagi kita rasa tau. Kita boleh rasa sebab malam tu macam tak ada apa-apa, sorang-sorang. Kita dengan Allah, kita bercakap, kita menangis, kita cakap dengan dia, kan. Kita mengadu kepada Allah, kan. Kita mengadu dari segi like, apa masalah kita cakap, kita bercerita kepada Allah, kita bercerita. Allah ni suka dengar cerita kita, kan. Dia suka dengar hamba dia bercerita dengan dia, kita cerita. Sebab saya teringat balik masa saya dalam keadaan macam Farah, right, dalam bas tu aku turun naik, aku pergi kerja dekat Singapura, aku naik bas, aku tak ada orang, tak ada kawan, tak ada saudara mara, adik-adik aku kecil, aku tak ada orang faham diri aku pun tak tahu apa aku nak buat. Dan masa tu aku bercerita dengan Allah, aku menangis, aku bercerita. Dan bila aku bercerita dengan Allah, aku jadi tenang sikit. Aku rasa macam aku macam rasa ada orang dengar aku punya masalah ni, ada orang dengar at least. Sebab apa yang aku perlu masa tu, aku nak orang dengar. Aku tak ada orang nak cakap. Siapa aku nak bercakap? Mak aku pun tak ada, bapa aku pun tak ada, adik-beradik semua kecil lagi, saudara mara tak ada, kawan aku tak ada, sebab aku bersorangan. Kan. Jadi masa tu aku bercerita dengan Allah, dia meredakan sedikit aku punya keberatan hati aku, jiwa aku ni dia jadi ringan sikit bila aku bercerita. Jadi kita kena banyak bercerita dan mula merapatkan diri dengan Allah, mula kita
Dan inilah masa kita akan Allah bagi banyak kebaikan bila kita rapat dengan dia. Jangan kita ignore dalam masa-masa macam ni. Dua benda boleh berlaku. Satu, ada orang dia akan mula jauhkan diri daripada Allah. Kan dia akan mula macam dia dah macam putus asa. Itu kita jangan ke arah. Right, kita kena ke arah lagi diuji, lagi kita kena rapat sebab lagi sabar kita Allah bagi pahala. Nampak tak? At least bila ada satu ujian yang Allah bagi ni, sebenarnya peluang untuk kita raih pahala yang besar. Macam mana kita dapat pahala? Kita bersabar dengan ujian tadi. Kita reda, kita bersabar, kita berdoa, kita dapat pahala. Walaupun mungkin kita tak dapat apa yang kita nak, pahala. Kalau kita compare dekat akhirat nanti, pahala ke 1 juta yang awak nak. Awak takkan nak 1 juta, dia awak nak pahala. Sebab yang sangat bernilai dekat akhirat nanti, pahala. Duit kita ni satu benda, kalau kita tak buat benda tu untuk mendapatkan pahala, tak guna langsung. Jadi kita fikir, dalam situasi macam ni, keresahan aku ni tak ke mana, aku punya menangis ni tak ke mana, apa aku stres whatever semua tu tak ke mana. Tapi kalau aku sabar, aku dapat pahala. Aku berdoa, aku dapat pahala. Aku redha dengan apa yang Allah ni, aku terus bersabar dengan apa ujian, aku dapat pahala. Jadi aku nak pahala ni, aku sanggup sabar sebab aku nak pahala. Things like that. So mula buat benda-benda macam ni untuk kita mendapatkan sedikit kekuatan. Lepas tu awak akan kembali balik secara natural. Right, secara natural, sebab kita ni fitrah dia macam tu. Kita akan dalam satu keadaan mood yang sangat luar biasa bila kita dapat balik the energy. Itu manusia ni macam tu. Sebab tu kita perlu ada rakan-rakan yang bagus, guru-guru macam ni kan, untuk kita support each other. Then you can do it. Kan, you memang boleh do it. You bukan orang yang tak boleh buat. You boleh do it. You ada kekuatan tu, you ada that capacity. You pernah lakukan benda ni, maksudnya you dah pernah capai something yang you nak buat. Jadi what can stop you? Nothing. You accept yourself. Diri kita je akan mula meletakkan kita tak boleh buat ni, atau bila satu ujian kita anggap benda tu negatif. Tak, ujian ni adalah positif. Kan, ujian ni sebenarnya positif sebab paling kurang kita dapat pahala. Kalau tak dapat apa-apa, dapat pahala kalau kita bersabar. Jadi it's a positive thing. Jadi redah dengan benda tu. Lepas tu get that strength, slowly build up the strength, and then you tak payah nak macam fikir apa-apa. So end of the day fikir mati je. Orang fikir mati. Kan, kalau mati apa ya benda ni kan. So itu akan bagi kita sedikit ruang untuk kita bangkit balik. Kita macam alright, jadi kita tak nothing to lose. Right, nothing to lose. So we do the best. We just like keep on doing the best. Kan, buat lagi. Gagal tak apa, buat lagi. Nothing to lose. Kan. So teruskan macam tu, dapat some energy sikit. Banyak masa ni banyak kan. Ni awal Muharram ni, so mula I know you guys are doing it, tapi saya sebagai seorang cikgu, saya kena bagi tahu juga supaya kita macam masa macam ni you need to rapatkan diri pada Allah. Kan, Allah is the only solution. Alright, dalam situasi macam ni Allah je yang boleh bagi jawapan, Allah je boleh betulkan balik, Allah je bagi kita kekuatan. Alright, dan kadang-kadang kita ni terbahagi kita punya tanpa kita sedari. Kadang-kadang mungkin kita tercakap sebab cakap kita ni kadang-kadang kalau kita cakap aku ni dah bagi jiwa aku lah dalam aku punya kerja ni, aku dah bagi aku punya jiwa aku dah bagi. Jadi ini adalah perkataan-perkataan yang mungkin akan jadikan kita lemah. Sebab apa? Sebab apa tau? Ada benda-benda dia gaib tau, benda gaib. Benda gaib ni bila kita cakap dia jadi. Contohnya orang cakap aku talak. Talak tu apa? Satu perkataan je. Tapi dia mempunyai satu kehebatan luar biasa. Kan, jadi itu sama juga dengan hati. Hati benda yang jiwa adalah satu benda yang kita tak nampak pun. Kan, dia benda gaib. So bila benda gaib ni, bila kita cakap dia ada. Kenapa bila kita berjual beli kan, kita ada akad, semua ni benda gaib. So benda gaib ni bila kita cakap dia jadi. Sama juga bila cakap aku dah serahkan hati aku buat kerja ni sungguh-sungguh, tapi aku jadi kita tanpa kita sedari kita dah bagi jiwa kita dah tak ada dengan kita. So bila kita jiwa tak ada, tu yang kita jadi lost. Kita jadi lost. Allah menyalurkan kekuatan semua ni menerusi jiwa kita. Tapi kalau jiwa kita dah tak ada dengan kita, so kita macam kita lost. So kita duduk balik, kita take back. Mungkin kita tak sengaja kan, benda ni kadang-kadang berlaku
tanpa sengaja. Sebab tu kita kena sit down balik, kita kena minta balik, ya Allah, kalau aku ada terbagi jiwa aku pada pekerjaan ke, pada apa-apa, aku ambil balik jiwa yang aku ni. Aku nak jiwa ni ialah kepunyaan kau, ya Allah. Aku ambil balik jiwa aku. Aku ambil balik hati aku yang aku tak dah bagi kat orang, whatever. Aku ambil balik hati aku. Hati aku adalah aku punya. Jadi bila awak buat benda ni, awak mula melihat banyak benda akan berlaku. Awak akan dapat satu kekuatan bila kita berdoa, kita dapat sebab jiwa dan hati kita kat kita. So these are some of the things maybe you need to work on, Farah. And I know you can do it. Definitely just keep going. You take a break sekejap, like relax, betul-betul punya break. Maksudnya total break, 1 day, 2 day, total break from thinking about all this. Just think Allah, think about yourself. Like think about the next, like where you want to be, like all this visualize and all the stuff. Lepas tu you boleh work on the wave and everything. Tapi first for you is like you need to like get attached back with yourself. Now you are actually like disattached from yourself. Awak sendiri tak attach dengan diri awak. Awak dah macam keluar. Jadi awak kena attach balik diri. Itu perlukan bantuan Allah. Itu perlukan pertolongan Allah. Dan yes, that's what I feel like saying. And rapat dengan Quran supaya like Quran ni setiap hari, jangan lupa baca Quran setiap hari, sebab Quran ni adalah cahaya kehidupan. Maksud cahaya kehidupan ni, Quran ni dia cahaya kehidupan tau. Setiap orang kalau setiap hari dia baca satu ayat tu pun, dia dah ada cahaya dalam kehidupan dia. Apatah lagi kalau kita baca satu muka dan kita fahamkan benda tu dan kita amalkan benda tu, kita dapat macam spotlight. Hidup kita ni penuh dengan spotlight. Apa maksudnya? Allah akan guide kita dalam perjalanan kita. So sebab walaupun kita cakap, apa ni, ada matahari semua ada, apa, mana ada gelap? Tak. Itu matahari, tapi kehidupan kita gelap tanpa Quran. So that is what I want to like just share dengan Farah lah for you. Boleh? Terima kasih Abang Bu, insyaAllah. Alright. So just terpaksa aku bagi motivasi kat kau sebab aku tak boleh nak ajar apa-apa at this moment. I know it's just